So, saya tahu kerajaan hendak jana pendapatannya lebih. Tetapi that is not the way cukai. Ya. Okey. Itu saya kata, kerajaan terlalu fokus nak kurangkan hutang. This is not the time. Saya akan jelaskan babak hutang seperti dijanjikan, but this is not the time. Okey. Kita kena lihat time dia. Time sekarang ialah meningkatkan keyakinan kelas pertengahan untuk berbelanja dan faham mereka berhutang dan kos sara hidup meningkat. Time sekarang patutnya untuk mengurangkan cukai. So kalau saya minta kerajaan kurangkan cukai, ya, yang tidak dilakukan pada 2024 malah pada belanjawan yang sebelum ini ditingkatkan dan sekarang tidak ada tanda-tanda ianya berkurang. Saya mungkin orang akan tanya, macam mana nak galakkan orang berbelanja? Okey, satu caranya ialah beri insentif. Macam Anwar umumkan, gaji minima naik kepada 1,700. Okey, that is good. Okey, awak naikkan gaji minima penjawat awam, semua sektor kepada 1,700. That is good. Itu bagus. Okey. Tetapi adakah ianya cukup? Ya, sebab kos barangan meningkat. Awak naikkan salary. Kalau awak kira peningkatan dalam jumlah pendapatan minima, adakah ianya benar-benar boleh atasi peningkatan kos barangan sekiranya kerajaan tidak mewujudkan satu mekanisme untuk mengawal peningkatan kos barangan? So, kalau awak cukaikan orang kaya dengan lebih banyak, ianya akhirnya akan menjurus kepada peningkatan kos barangan lagi banyak. So, dari sini awak beri, dari satu sudut awak beri orang duit untuk berbelanja, tapi dari satu sudut awak naikkan cukai seni sana untuk orang kaya, dan jika perniagaan-perniagaan yang besar dibebani dengan cukai, akhirnya ia akan diterjemahkan kepada peningkatan kos barangan. Dan akhirnya gaji lebih yang awak beri kepada rakyat, mereka akan guna untuk bayar lebih kepada orang kaya. So it's not going to solve the problem. Faham? It's not going to solve the problem. Dari sudut politik, it is a populist measure. Ya, kelas pertengahan, Anwar dah naikkan gaji kita. Untuk sementara, ia akan jadi a populist measure. Maknanya kalau pilihan raya umum diawalkan, you do an election at the end of this year, mungkin kerajaan akan dapat manfaat. Tapi dari sudut impak sebenar kepada rakyat, it is a bad measure. Ya, ia tidak menyelesaikan masalah. So macam mana nak selesaikan masalah? Now, saya akan beri penyelesaian. Mungkin awak terkejut, tapi sabar, tunggu sampai habis. Saya akan jelaskan mengapa saya beri cadangan ini. So jika ada soalan, anda boleh mula bertanya di ruang komen, ya. Sekarang ni kerajaan perlu meningkatkan hutang negara, bukan mengurangkan hutang negara. Sebabnya indikator untuk kesihatan ekonomi negara bukannya hutang. That is the biggest bullshit that has been told to the people, dan ini adalah penipuan yang dimain-mainkan oleh ahli politik. Tak kiralah pembangkang ke kerajaan ke, kalau hari ini perikatan jadi pembangkang, dia akan kata, oi, Anwar ni naikkan hutang, ini kerajaan yang tak boleh pakai, ya. That is bullshit. Begitu juga dulu bila Pakatan Harapan menjadi pembangkang, mereka kata, oi, zaman Najib hutang walaupun hutang jauh lebih rendah dari sekarang, oi, hutang tinggi, negara nak bankrupt. Itu lagi satu bullshit. So ahli politik semuanya, saya bukannya memihak kepada perikatan ke pakatan ke, semuanya mengelirukan rakyat sebab mereka tahu rakyat tidak faham bahawa hutang bukan indikator kesihatan ekonomi negara. Ya, kalau syarikat makin besar, kalau hari ini syarikat kecil, esok dia jadi besar, hutang dia meningkat. Syarikat-syarikat perniagaan berkembang atas hutang. Mereka bekerja atas hutang. Mereka beroperasi atas hutang. Makin berkembang, makin maju syarikat, makin besar hutangnya. Makin berkembang, makin maju satu negara, makin besar hutangnya. Hutang yang besar bukan semestinya menandakan negara itu dihadapi masalah. So, hutang tidak boleh digunakan sebagai indikator. Ada banyak indikator yang menjelaskan kesihatan ekonomi atau kewangan negara. Salah satu indikatornya adalah nisbah hutang kepada GDP atau debt to GDP ratio. Ya, hutang kepada gross domestic product. Apakah gross domestic product?
Maknanya pada satu-satu tempoh tertentu, jumlah produk dan servis yang diwujudkan di negara ini, nilai kepada produk dan servis yang diwujudkan dalam satu tempoh di negara ini adalah gross domestic product. Jadi nisbah hutang kepada GDP adalah indikator apa? Kemampuan kerajaan bayar balik hutang. Itulah indikator kesihatan ekonomi negara. So you can have a big debt. Amerika, debt dia gila babi. Tapi kalau apa yang kita lihat bukannya debt. Amerika pun sama, ahli politik mereka pun selalu memainkan isu hutang sebab rakyat tak faham. Ya? Actually, kamu kena lihat nisbah hutang kepada GDP. So, nisbah hutang kepada GDP menjelaskan kemampuan kerajaan bayar balik hutang. Baru, kalau kamu nak bandingkan pentadbiran Najib, pentadbiran Mahathir, pentadbiran Muhyiddin, pentadbiran Ismail Sabri, pentadbiran Anwar, mana satu yang ekonomi dia lebih sihat, kita bandingkan indikator-indikator yang sesuai. Salah satu, bukan hanya satu, tapi salah satu indikatornya ialah nisbah hutang kepada GDP. Baru kita boleh buat perbandingan. Oh, rupa-rupanya Najib lebih baik atau Anwar lebih baik. Ya. So, saya dah lihat nisbah hutang kepada GDP negara ini dan dia tidak berada dalam tahap krisis. Okay? So, untuk membangunkan lebih pesat negara ini, kita perlu meningkatkan hutang. Peningkatan dalam nilai bajet akan berlaku. Of course. You don't expect the budget today to be as low as the budget masa zaman Najib. Kamu jangan anggap bajet pada tahun 2030 akan lebih rendah daripada bajet hari ini. Negara akan berkembang. Kalau pada 2030 bajetnya, nilai dia sama dengan bajet hari ini, saya akan bimbang negara makin mundur. How can in 2030 dengan perbelanjaan yang lebih tinggi diperlukan, bajet boleh ada nilai yang sama? Bajet mesti meningkat nilai dia. So, retorik yang dimainkan oleh pemimpin pembangkang tertentu, ya, lower level, kononnya bajet besar dalam negara, ya, is all propaganda. Setiap tahun, hampir setiap tahun, bajet pada tahun itu akan terbesar dalam sejarah. Pada 2030, bajet pada 2030 berkemungkinan besar akan menjadi bajet terbesar dalam sejarah. Of course, bajet akan meningkat. So, jangan terbeli dengan propaganda. Kerajaan perlu berhenti buat seketika untuk memberi terlalu banyak fokus membayar balik hutang. Memang kena bayar balik hutang, tapi jangan fokus sangat sampai awak bebankan rakyat. Tak boleh bebankan rakyat sebab rakyat sudah terbeban. Awak sebaliknya perlu memastikan kelas pertengahan boleh mula berbelanja dengan besar. Awak perlu mengembangkan kelas pertengahan dan memberi keyakinan kepada kelas pertengahan. Apa Anwar perlu buat? Mudah. Sekarang ni, dua penyumbang terbesar kepada US Treasury, ya, mereka membeli bond daripada Amerika, ya, sebab satu-satu kerajaan untuk beroperasi, ya, for the government to operate, ya, mereka perlukan duit cukai tak cukup, jadi kerajaan perlu pinjam. Kadang-kadang dia pinjam dari bank pembangunan, kadang-kadang dia wujudkan bond. Perbendaharaan akan keluarkan bond yang dijamin kerajaan. The US Treasury comes up with a bond that is government or security that is government underwritten by government. Ya, so negara-negara akan beli. Ia lebih kurang macam negara lain beri pinjaman kepada US. Dua negara penyumbang terbesar kepada US Treasury bonds adalah Jepun dan China. Jepun menyumbang sekurang-kurangnya 1.1 trilion, terbesar, dan kedua terbesar ialah China, hampir 800 juta. Maknanya Jepun campur China, sumbangan mereka kepada treasury di US, kepada perbelanjaan harian kerajaan Amerika adalah hampir 2 juta. Kalau esok China dengan Jepun berpakat nak keluarkan hampir 2 trilion, ya, nak keluarkan 2 trilion, ekonomi US boleh terjejas teruk. Tak sampai runtuh, tapi boleh terjejas teruk. Okay? So, China dengan Jepun ada duit yang begitu banyak di US yang mereka tidak tahu buat apa. Malaysia ada hubungan diplomatik yang erat dengan Japan dan China. Okay? Now, apa yang awak perlu lakukan ialah awak perlu faham bahawa apabila berlaku pandemik, ada ramai kelas bawahan, petani, peladang, mereka tengah susah. Ya, mereka tengah susah. Jadi kalau kerajaan boleh mentransformasikan, ya, peladang, petani, pengusaha kecil ni kepada kelas pertengahan,
dalam sekelip mata you have made the middle class bigger. Dan kemudian petani ini kalau boleh keluarkan lebih banyak beras, boleh keluarkan lebih banyak produk sayur, atau penternak boleh keluarkan lebih banyak telur ayam, lembu, daging dan sebagainya. Bukan hanya awak akan mengayakan mereka, memasukkan mereka ke dalam kelas pertengahan, tetapi juga awak akan membantu meningkatkan pengeluaran bahan-bahan yang kos dia meningkat seperti telur, ayam, daging, sayur, sekaligus menurunkan kos barangan, sekaligus meningkatkan keyakinan kelas pertengahan untuk berbelanja. So how do you do that? So kamu wujudkan projek-projek pembangunan luar bandar. Contohlah, saya bagi contohlah. So kamu wujudkan community driven insentif. Contohnya satu kelompok komuniti menyasarkan beratus-ratus kampung di seluruh negara untuk mengajar petani cara bertani dengan cara moden, dengan cara efisien, untuk memastikan, untuk membolehkan mereka menjana pendapatannya lebih, untuk mengembangkan pengeluaran sayur, beras, daging lembu, telur ayam dan sebagainya di luar bandar. Jadikan ini projek mega bernilai 3-4 bilion ringgit. Dari mana nak dapat 3-4 bilion ringgit? 3-4 bilion ringgit atau 4.5 bilion ringgit adalah hanya 1 bilion US dollar. 1 bilion US dollar bagi China dan Jepun celah gigi. Ya, serupa makan kacang putih setiap hari. Mereka ada duduk hampir 2 trilion di Amerika, mereka tak tahu nak buat apa dengan duit itu. Saya pernah ada mesyuarat dengan Tengku Razali Hamzah. Saya dengan Tengku 5 jam berbincang berkenaan ekonomi. Tengku pun setuju benda ni. Ya, dan Tengku awak tahu dia adalah watak yang telah menyumbang pada zaman Tun Razak kepada pembangunan ekonomi bank-bank di negara kita, Bank Bumi Putra, Berhad Malaysia dan sebagainya. Ya. So you just get 1 billion US dollar from Japan and 1 billion US dollars from China as investment di Malaysia. Itu dah jadi hampir 10 bilion ringgit di Malaysia yang disalurkan kepada projek-projek memperkasakan pertanian moden, peladangan moden, mengajar teknologi baru kepada peladang, petani dan sebagainya. Awak meningkatkan pengeluaran mereka, awak membantu menurunkan kos dan awak masukkan mereka ke dalam kelas pertengahan dan meningkatkan peluang pekerjaan, dan awak telah menyelesaikan satu masalah besar dalam ekonomi negara. So apa yang awak perlu buat ialah wujudkan joint venture company, syarikat usaha sama dengan Jepun dan China untuk projek mega ini. Ya. So dana Jepun masuk 1 bilion US dollar ke, 2 bilion US dollar ke, China masuk 1 bilion US dollar ke, 2 bilion US dollar dalam syarikat joint venture ni, dan kemudian korang boleh berbincanglah daripada hasil janaan petani-petani menerusi sumbangan ini, apakah peratus yang akan dimiliki oleh China, apakah peratus yang akan dimiliki oleh Jepun, di mana Jepun dan China memindahkan teknologi kepada peladang ini. So ini salah satu cara awak bantu golongan miskin untuk mengembangkan industri yang berkaitan dengan barang-barang yang harga dia naik menggila, dan sekaligus mengembangkan kelas pertengahan. Dan apabila kos barangan mengurang juga, orang akan kurang takut untuk berbelanja. Bila orang lihat harga telur dah stable, kerajaan pimpinan Anwar berjaya menstabilkan harga daging, harga ini, harga itu, orang mula yakin, pelabur mula yakin. Ini satu contoh kecil langkah yang perlu dibuat daripada banyak contoh yang boleh saya ketengahkan. Tapi kalau saya nak ketengahkan 100 contoh, saya boleh buat live sampai pagi. Alright, I can go on blabbering until the morning. Ya. So inisiatif ini akan menunjukkan kerajaan faham masalah rakyat. Now, boleh tak kita minta 1-2 bilion menerusi syarikat joint venture untuk projek sebegini dari Jepun dan China? Of course. Hubungan diplomatik kita antara terbaik dengan China dan antara terbaik dengan Jepun dari zaman Tun Razak lagi. Ya, so we have very strong relations with China, dan China memang nak berkawan dengan kita. China takut, ya, nanti kalau kita terlalu berkawan dengan Amerika,
nanti Amerika akan cuba kawal Laut Cina Selatan dan Selat Melaka, nanti perdagangan minyak kepada China menerusi Selat Melaka terjejas. So they want to make friends with us. So dahlah kapal berlabuh di Pulau Pinang dan sebagainya, hubungan daerah. So benda ni patut diusahakan. Kerajaan ini sudah bertahta hampir 2 tahun. Saya pernah cadangkan benda ini setahun yang lalu. Benda-benda macam ini tidak dibuat setakat yang saya maklum. Anwar selalu mengumumkan ada komitmen pelaburan daripada negara ini. Komitmen pelaburan dari negara itu. Banyak komitmen dan berbilion-bilion dan sebagainya. Tetapi apabila kita lihat belanjawan, ini tidak saya tidak dapat bayangan daripada belanjawan itu bahawa komitmen-komitmen ini wujud, atau jika ianya wujud, ianya telah diterjemahkan kepada satu inisiatif yang boleh mengembangkan kelas pertengahan, boleh meningkatkan mendorong kelas pertengahan untuk berbelanja lebih, dan sekaligus mengurangkan kos sara hidup sedikit sebanyak, ya. So these are common sense things yang kerajaan perlu tahu, ya, apabila merangka belanjawan. Tetapi jika kerajaan tidak faham apa sebenarnya dia warisi selepas pandemik dan apa sebenarnya yang perlu mereka lakukan untuk menjana ekonomi, maka kerajaan akan fokus kepada benda yang salah, iaitu nak kurangkan hutang semata-mata dan dapatkan duit daripada cukai. Pencukaian lebih akhirnya akan bebankan rakyat. Walaupun dicukaikan perniagaan besar orang kaya, ianya akhirnya akan bebankan rakyat. Dan sekarang pun rakyat ramai di antaranya sedang membayar hutang, dan semua ni disalurkan kepada kelas atasan, ya. So mengapungkan harga diesel, penyasaran kepada harga minyak RON 95, semuanya bukannya masa. Lebih-lebih lagi daripada kerajaan yang berjanji sebelum PRU 15, kalau menang harga minyak akan turun. The exact opposite is happening. Saya rasa bila Anwar dulu kata bila menang harga minyak akan turun, pakar-pakar ekonomi yang faham logik yang saya ketengahkan ini, mereka sudah membaca, yes, Anwar is a good strategist. He knows that now is not the time to increase the oil prices. Now is the time to drop the oil prices because it will generate the economy. Seperti yang saya jelaskan. So mungkin pakar-pakar ekonomi, khususnya tycoon-tycoon Cina, Association Cina dan sebagainya, telah mendorong orang mereka untuk sokong PH. Tetapi mereka terkejut, tiba-tiba Anwar is doing the exact opposite, dan apa yang dia buat tidak membantu menjana ekonomi negara. So someone is failing. Ada orang yang gagal memahami ekonomi negara, dan benda ni saya sanggup berdebat.